Alright, saya dah start recording. Takut terlupa bukan apa. Okey, sekarang ni kita mulakan dengan pengenalan kepada Mainik Berhad. So, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, program ni di antara dua kerjasama untuk menjayakan program ni, iaitu SDEC dan Mainik. SDEC, tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar tak? Kalau biasa dengar, tekan satu dekat chat. Biasalah ya. Tekan satu. Satu ya. Oh, ramai satu-satu. Ramailah orang dengar. Okey. Majoritinya saya nampak sini. Majoritinya dengar SDEC ya. Pernah dengar SDEC kan? Terutamanya SDEC ni mungkin terkenal di sebelah Sarawak sana lah kan. Dan saya difahamkan semuanya daripada Sarawak ya. Betul ya? Kalau betul, tekan 2. Kita tekan nombor. 2. Okey. Alright. Saja je nak tengok tidur ke ada. Okey. Program ni kita jalankan secara santai. So kita tak nak serius-serius sangat. Kan? Dah PKP ni semuanya stres. Masuk program pula lagi stres. Allah. Aduh, kesian lah kan. So kita buat saja santai aja, macam kita sembang-sembang biasa aja. So jangan stres-stres ya. Macam sembang-sembang, kita tak ada protokol semua, tak ada. Tak ada orang kata apa? Formal semua tak ada. Kita biasa-biasa aja ya. Macam sharing member-member gitu. Ya. So jangan malu dengan saya, jangan segan nak tanya semua. Kita diskusikan, mungkin di antara tuan-tuan dan puan-puan ni lebih terror daripada saya pun. Kan? So no problem lah, kita sharing dan kita untuk apa? Untuk nak naikkan kita punya bisnes. Naikkan bisnes ni subjektif. Kalau ada yang barulah nak start orang kata setahun jagung, dia punya naik dia 2 tahun jagung. Kalau dah 5 tahun dah okey dah, kita jadikan 6 tahun jagung. Macam itulah, naik mengikut peringkat masing-masing. Tapi apa yang penting, kita nak online kan. So, yang pertama online kita kat mana? Yang pertama online kita WhatsApp kena selalu ada line. Itu je. Itu kita praktiskan dulu. WhatsApp kena selalu ada line. Sebab customer ni faham-faham je lah. Ya, customer ni sensitif. Dia tanya sekejap je, kita tak reply. Ada 2 kemungkinan. Satu, dia tinggal terus. Satu lagi, dia marah kita. Kan, dia WhatsApp kita, dia marah kita pula kan. Itu biasalah customer. Alright. Dan saya nak pastikan semua ni daripada peniaga. Betul tak? Dah ada bisnes. Kalau betul, tekan 3. Dah ada bisnes. Wirmizi. Okey. 3 orang rajin. Saya panggil nama boleh ya? Saya minta izin untuk panggil nama ya, sebab tu lebih dekat lagi kan. Lepas tu janganlah panggil saya tuan kau semua. Tak panggil puan pun janganlah. Kan? Nanti panggil puan pula, tak bagi panggil tuan, panggil puan. Janganlah panggil cikgu je lah ya, dia lebih rasa dekat sikit. Saya bukan cikgu sekolah. Nanti kata cikgu sekolah, ajar sekolah mana? Tak, saya bukan cikgu sekolah. Saya memang full time trainer. Okay. So panggil cikgu je, jangan tuan-tuan apa semua. Itu membezakan saya dengan orang yang saya tak pernah saya kenal. Selalunya orang yang saya kenal, orang yang saya pernah mengajar, dia akan panggil saya cikgu. Kalau tuan-tuan yang pernah saya mengajar panggil tuan, saya tahu. Tahu apa? Tahulah dia ni tak masuk kelas pun. Dia akan kata, saya pernah masuk kelas cikgu, ada tipu tu. Sebab apa? Sebab saya tahu sebab dia panggil tuan. Kalau tidak, mesti dia panggil cikgu. Macam itulah. Okey. Semuanya ialah bisnes. Alhamdulillah. Okey. Cuma peringkat bisnes kita mungkin berbeza kan? It's okay lah, tak apalah. Ya? Alright. So, kita mulakan dengan pengenalan Mainik dulu sebelum kita pergi lebih jauh. Kita mulakan dengan pengenalan Mainik Berhad. SDEC tu dah sedia maklum, dah kenal, terutamanya di Sarawak. Semuanya dah kenal. Jadi, saya ni bolehlah sikit, bukan boleh cakap Sarawak, tak. Cuma setakat nak sebut sebutan Sarawak tu okey. Saya orang Kedah. Kedah dengan Sarawak ni, dia lebih kurang je, sebutan dia lebih kurang. Saya orang Kedah dan Sarawak lebih kurang tu. Cuma bahasa tu lain sikit kan, sebutan lebih kurang.
Okey, baik. Mynic ni, kalau tuan-tuan buka website mynic, mynic.my, tuan-tuan dah boleh nampak dah apa itu Mynic. Ya. Kalau nampak kat skrin sekarang ni, Mynic mula-mula dulu 33 tahun dulu 1987. Ada di antara tuan-tuan yang tak ada ni, ada juga. Kan? Masa ni saya dah sekolah dah ni. Yang ni saya dah sekolah menengah dah ni masa ni. 8 Jun 1989 dia kuasa untuk menguruskan .my ni. .my inilah yang dipanggil sebagai domain. Ya, domain. Domain tu apa? Domain tu ialah alamat website. Ya, alamat website. Nanti kita akan pergi lebih jauh selepas waktu rehat. Pukul 11 nanti ya, tentang domain. Okey. Jangan risau bab tu, kita pergi lebih jauh nanti. Mula-mula Mimos yang kendalikan domain ni. Kemudian bila Mynic diwujudkan, dia dibadankan untuk entiti yang berasingan pada 2006. So dia jadi satu badan yang berasingan lah, maksudnya entiti hantu ke bukan hantu. Yang ni entiti organisasi yang lain lah maksudnya kan. Pada 2006 jadi Mynic yang mengeluarkan dan menguruskan domain.my. So maksudnya kalau kita tengok website, senang cerita macam ni lah. Kita tengok website, belakang sekali .my. Okey, belakang sekali .my. Itu daripada Mynic lah tu. Mynic keluarkan, Mynic uruskan. Mynic yang bertanggungjawab di atas domain ataupun nama website .my di dunia. Dia di Malaysia lah. Tapi kalau orang tu beli di luar negeri kepada .my, daripada Mynic lah tu, bukan daripada lain. So ada orang kata, bila masuk dalam internet, ni ada orang ni banyak ni .my jual ni semua. Itu ialah reseller, penjual yang mendaftar di bawah Mynic. Macam dengan kita jual apa ni? Apa tu bos susu tu apa? Ya kan? Farm fresh kan? Farm fresh ni Farm fresh yang keluarkan susu tu. Tapi pergi mana-mana kedai stesen minyak ke kedai runcit ke, ada juga Farm fresh tu punya susu. Itulah maksudnya. Farm fresh tu keluarkan susu, dia edarkan kepada semua kedai-kedai, orang ramai beli. Dan satu lagi, harga mungkin berlainan. Kan? Sama konsep dah sama. So yang keluarkan Mynic, kemudian ada reseller di bawah dia yang menjual. Sebab ada orang tanya juga, sebelum anda tanya saya jawab dulu soalan tu. Sebab soalan tu biasa. Dia masuk online, dia akan nampak apa ni. Sekejap ya, anak saya kelas. Tolong tutup pintu sekejap. Sorry, nanti masuk dalam ni. Tutup pintu. Kalau kelas universiti okey. Ni kelas kanak-kanak kan. Kanak-kanak riang. Satu rumah bising masuk sekali dalam ni. Tak boleh. Okey, sorry. Baik, kita teruskan. Mynic Berhad ni syarikat siapa? Okey, dia di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM. So dia satu agensi di bawah KKMM. So pemantauan dia daripada KKMM lah. Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Dan dia bukan Sdn Berhad, bukan enterprise. Dia ialah syarikat berhad. Sebab tu yang saya sebut awal-awal tadi, Mynic Berhad. Dia jaminan terhad. Ya. Berhad ni jaminan terhad. Okey. Pendaftar kod peringkat tinggi negara Malaysia ni ialah CCTLD. Dia jadi pendaftar lah kepada online punya orang kata apa? Domain. Alright. So, apa yang domain ataupun alamat website yang ada kat Mynic? Dia terbahagi kepada dua. Satu terbuka, satu tertutup. Terbuka ni maksudnya boleh dibeli dengan syarat-syarat tertentu. Tertutup, tak boleh beli walaupun banyak duit. Dia hanya khas untuk organisasi tertentu. Maksudnya begitu ya. Terbuka boleh dibeli, tertutup tak boleh dibeli.
Yang pertama, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat skrin sekarang, yang pertama .my. Contohnya, saya nama Yasir kan. Saya letak yasir.my. Itu ialah untuk individu. Untuk individu. Individu maksudnya apa? Kita daftar guna kad pengenalan, alright. Tak perlu dokumen lain. Untuk individu. Sebelum anda tanya, saya bagi jawapan. Habis itu mudah.my macam mana cikgu? Dia daftar individu lah. Okey. Mudah.my, contohnya kan saya sebut ni sebagai contoh. Banyak lagi my yang lain. MyNick pun .my kat tadi kan saya sebut tadi kan. MyNick.my. Boleh dikatakan hampir semualah. Kebanyakan syarikat-syarikat yang besar, yang terkenal ni, dia akan beli semua domain yang semua ada dot di bawah nama dia supaya orang lain tak beli dan tiru. Contoh, saya yasir.my, saya beli. Tiba-tiba tuan-tuan tengok, yasir.my ni macam orang ramai pergi je website dia. Tuan-tuan pula pergi daftar yasir.com.my. Nak daftar yasir.my tak boleh dah. Sebab dia ialah unik. Dia macam dengan email. Satu dalam satu dunia. Sama macam dengan domain. Satu dalam satu dunia. Yasir.my. Satu je dalam satu dunia. Tak boleh kena orang lain guna, tak boleh. Tak boleh. Okey. Tapi yasir.com.my dia lain daripada yasir.my tadi kan. Yang tadi .my saja. Tapi .com.my lain. So saya tak beli .com.my tu. Tuan-tuan pergi beli yasir.com.my. So maksudnya tuan-tuan punya yasir.com.my, saya punya yasir.my. Orang ramai keliru ni. Yang tu nak buat macam mana? So yasir.com.my tadi ni, orang kata menumpang lah kira. Ada orang pergi kat dia, ada orang pergi kat saya macam tu. Sebab apa? Sebab orang ingat Yasir je. Kat belakang tu tak apa nak perasan. .com.my ke .my saja. Maksudnya macam tu. So untuk nak mengelakkan benda ni berlaku, saya sebagai pemegang domain, saya akan beli semua domain. Supaya untuk nak mengelakkan orang lain guna. Dia ada konsep benci sikit lah kat situ. Okey. Gitulah kononnya kan. Kita beli semua. Macam tu lah. Sebab tu, kalau mynick.my, mynick guna, kita nak daftar mynick.com.my, tak boleh dah. Dia block dah. mynick.line pun tak boleh dah. Dia block dah. Macam tu lah. Mydin, Giant, Tesco, contohnya kan. Kita boleh beli semua. Tapi selalunya dia praktiskan hanya satu domain saja yang dihebahkan untuk orang ramai, yang diiklankan supaya tidak mengelirukan orang. Tapi semua domain tadi boleh pergi ke satu website macam tu. Clear kat situ Alright. Baik, yang pertama .my. Yang kedua ni ialah .com.my. Yang ni organisasi komersial. Komersial maksudnya berniaga. Macam tuan-tuan berniaga kan, untuk syarikat kan. Okey, sesuai guna .com.my. Boleh guna .my tak? Mudah guna .my, pendek sikit pun boleh. Daftar je guna individu. Nak guna untuk berniaga tidak menjadi kesalahan. Boleh, tidak salah. So ada orang nak guna .my saja, ada orang nak guna .com.my. Terserah kepada pilihan masing-masing. Okey, clear? Okey. Contohnya kan, Pasal apa jadi macam tu? Contoh, dia jual tudung, dia nak beli tudung.my. Alamak, ada orang belilah. Dah ada dah lah. Tak dibenarkan dah lah. Try tengok tudung.com.my. Tak ada orang beli lagi. Dia beli yang tu. Apa? Boleh lah tu. Itulah. Itu sebab dia. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita rasa domain tu penting untuk kita, nama domain branding tu penting untuk kita, beli semua yang boleh dibeli. Supaya apa? Supaya orang tak ambil kesempatan untuk beli. Kita punyalah buat iklan. Tapi ada customer masuk ke website orang lain. Sebab apa? Domain lebih kurang sama. Yang tu yang kita tak nak. Faham? Very clear Alright. .net.my ni untuk networking ataupun organisasi. So .com.my ni kena ada bukti lah kata syarikat yang daftar. Apa buktinya? Dokumentasi lah. Antaranya ialah itulah SSN tu lah. Yang tuan-tuan pun ada tu.
ya, .net and .my, apa buktinya? Dia punya dokumentasi yang berkaitan lah. Sama juga dengan .org ataupun orang biasa netizen panggil .org.my. .org.my, .org.my ni untuk organisasi. Contohnya macam dengan NGO kan selalulah dia orang guna .org.my. Pasal apa dia orang guna yang ni? Dia orang tak boleh guna yang lain ke? Boleh. Tapi dia orang guna nak ni sebab dia orang tahu orang biasa tak boleh dapat .org.my. Sebab nak dapat .org.my kena buktikan kita adalah satu organisasi. Contoh macam tu. So pasal apa macam tu? Supaya orang yang biasa dengan online dan faham konsep ni dia tahu, okey, ini tak menipu ni. Contoh katakan kan. Muslim Aid, bantuan Muslim Aid .org.my contohnya kan. Contoh lagi Malaysia Prihatin.org.my contohnya kan. Atau apa-apa badannya ya, charity, Sarawakian Charity contohnya kan .org.my. Sebab charity ni dia tahu. Dan orang-orang yang biasa dengan domain pun akan tahu, .org.my, betul. Ini kalau dia tak ada betul organisasi, dia tak boleh daftar ni. Yang ni betul. Ini satu kaedah untuk nak kelaskan scam ataupun tak scam. Tapi kalau macam tu yang .com semua scam lah. Tak semestinya. Tidak semestinya. Ingat tu ya, tidak semestinya. Cuma lebih baik ada yang ini sebab orang yang online, orang yang akan tahu. Dia akan tengok URL. Alamat atas kan, dia orang akan tengok. Ni daripada mana ni? Daripada mana ni? Iklan ni daripada mana? Iklan kerja kosong. Daripada polis. Tengok domain dia. Ni bukan domain polis. Ni bukan domain apa. Kalau kerajaan apa dia? Mestilah .gov. Contohnya kan. Jadi hati-hati. Bukan kata menipu. Tidak. Tapi hati-hati kat situ. Macam tu lah. Orang kata apa? Ambil precaution awal kan. Okey. .name.my yang ni jarang digunakan tapi ada. Ini untuk individu juga. .name.my tu apa? .name.my lah. Yasir.name.my. Dia rare sikit. Dia rare. Kan orang ada yang orang nak rare kan. Kelainan ya, yang rare sikit kan. Bolehlah ambil .name.my pun individu. Dan yang last yang baru diperkenalkan ialah .biz.my. Ini untuk bisnes lebih kurang sama macam dengan .com.my tadi. Okey. Dalam program kita ni, tuan-tuan akan diberi domain .biz.my. Maksudnya kalau saya beri nama saya tadi kan, jadi domain saya ialah yasir.biz.my. Nanti bila sekarang ni mungkin orang jarang dengar .biz.my, tapi percayalah. Dari masa ke semasa dia akan naik branding dia. Ya, sebab main ini dia akan brandingkan satu-satu benda tu supaya menjadi berbilion-bilion orang nampak. Macam tu. So nanti akan ada orang tahu lah .biz.my, orang tahu ni memang betul lah dia ada register syarikat lah ni. Faham ya? Itu salah satu juga untuk orang yang biasa tu. Memang orang tak tahu sekarang tapi lama kelamaan orang akan tahu. Yang ni contoh. .my. .my ni bukan senang-senang nak daftar ni. Dia kena kad pengenalan. Kalau ni bukan my ni tak ada kad pengenalan boleh daftar. Daripada situ orang dah dapat tapis dah. Orang dapat dah filter. Orang dah dapat filter dah ke genuine kita punya company tu. Yang ni bagusnya .my. Salah satunya lah. Okay. Alright. So, nama yang tertutup. So, daripada 6 ni, ada soalan tak? 6 nama ni tadi. Kategori terbuka tu. Ada soalan tak? Tak apa. Siapa yang ada tukar laptop ke apakah, ada yang direct message kepada saya. No problem. Tukar laptop semua. It's okay. Kalau masuk 2 gadget pun tak apa. Saya tak skat. Saya memang sengaja tak lock. Ada orang yang lock kan. Lock dia punya session ni, dia lock. Tak boleh masuk kan. So, jalan je. Masuk je. Tak ada masalah. Ya, kalau terkeluar pun, masuk je. Saya tak akan block. Okay. Alright. So, tak ada soalan ya. Alright. So, okay. Jadi, kalau tak ada soalan, bagus. Kita teruskan dengan
penutup. Baru nak buka, baru pengenalan penutup lah. Kategori tertutup, close category. Okey, close category ni ada empat. Satu .gov.my. Macam saya kata tadi, contoh, katakanlah Kementerian Kesihatan kan, sekarang ni cukup glamour lah daripada tahun lepas, sejak PKP ni kan, kesian kat dia orang kan, kan, KKM kan, Kementerian Kesihatan Malaysia .gov.my. Maksudnya apa-apa yang ada kat website yang nama website dia, alamat website dia ialah .gov.my, itu kita boleh percaya, boleh dipercayai. Tapi kalau dia lain, kan, tak boleh, kalau sebut dia kena saman pula. So tak semestinya tipu, tapi genuinnya tu kena check dululah. Begitu. Sebab apa? Sebab kalau .gov.my ni kaya pun, kayangan kita pun orang kata kan, tak boleh beli punya. Mining tak bagi. Kerajaan je yang boleh. .gov.my. So mana-mana domain ataupun website yang .gov.my, itulah yang boleh dipercayai untuk berkaitan dengan kerajaan. Habis itu kalau kerajaan tu ambil domain lain yang .lain tu yang tak ada kat sini tu, tak boleh percaya. Boleh, cuma kena hati-hati tengok. Kena hati-hati. Kadang-kadang dia orang ambil juga domain-domain yang lain, contohnya kan nak memperbanyakkan. Contoh yang apa ni, website utama ambil domain ni. Contohnya yang ni khas. Dia panggil sebagai landing page, contohnya kan. Yang ni untuk promosi ni je. Kita ambil lain, contoh. Ada juga yang buat begitu, tidak dinafikan, ya. Jadi taklah semua yang scam ni bukan, tak banyak pun, tapi takut ada. Contohnya begitu. Baik. .edu.my dia ialah pendidikan, universiti, college, sekolah. So kalau dia sekolah, dia lain daripada .edu.my. Kemungkinan orang kurang percaya, siapa yang faham konsep ni. Sebab kalau .edu.my garanti dia mesti ada certification ataupun registration yang menunjukkan dia ialah sebuah badan ataupun organisasi pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Kalau tak ada benda tu, dia tak boleh daftar domain ni. So kalau yang daftar domain .edu.my, kita sebagai netizen, kita akan tahu, yang ni memang dia dah mendaftar betul lah ni. Contohnya apa? Contoh sekolah swasta, contoh universiti ataupun IPTS contohnya, itu lebih meyakinkan orang lagi berbanding lain yang bukan .edu.my. Itu pentingnya domain ni. Dia salah satu cara untuk orang nak trace genuine ataupun besarnya kita, ataupun kita ni siapa, ataupun kita ni memang bukan scam ni. Contoh begitu. Pasal apa bukan scam? Sebab Mynik nak bukti pendaftaran. Mynik nak documentation. Dan kalau ada apa-apa kes nanti, Mynik senang untuk nak trace siapa orang buat. Tapi kalau dah yang lain-lain apa semua tu, tak tahu siapa punya, daftar di mana tak tahu, nak trace tu sama jugalah, memang tak dapat lah kan. So seterusnya ialah .mil.my. Ini untuk military. Military maksudnya ketenteraan. So yang ni bukti tentera lah kalau nak beli dah ni. Dan .coop.my untuk koperasi. So untuk koop bagus kalau anda, contohnya tuan-tuan dan puan-puan terlibat dengan koperasi contohnya kan, suruhlah koperasi beli yang ni. Sebab berbanding dengan lain yang bukan coop.my, belum tentu mendapat kepercayaan orang. Ini adalah sebuah koperasi. Ada orang sekarang ni dia pakai main hantam aja, dia letak je koperasi, dia tak daftar dengan apa-apa pun, ataupun dia tak diluluskan pun. Itu bahaya. Kan? Orang jalannya kan sekarang macam-macam kes kan. Ya, inilah cara-caranya untuk mendapat kepercayaan orang di luar sana tentang kita punya badan, kita punya milik. Kalau dalam kita punya konteks sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan sekarang, kita punya bisnes. So orang tahu bisnes kita siapa. Siapa yang pemilik bisnes ni? Yes, Malaysian.
Contoh. Sebab apa? Sebab .biz.my. Confirm ada pendaftaran syarikat. Tak payah tanyalah. Contoh macam itulah. Kan? Okey. So habis bab ini. So kita teruskan. Ini pula keadaan semasa, peluang pasaran dan pertumbuhan .my. Yang ni kena faham juga. Sebab apa kita kena guna .my? Sebab bilangan domain yang berdaftar di Malaysia, yang ini awal tahun ni Mac 2021, 742,000 bilangan domain yang berdaftar. Yang .com dan lain-lain. .com ni biasa dengar kan? .com ni US punya. .com ni 422. .com dan lain-lain ya. Lain-lain 57%. .my 43%. Memang nampak 57 lebih banyak daripada 43, tapi kita kena ingat 43 .my the only .my tau. .my saja berbanding yang lain-lain ni .com dan lain-lain. Lain-lain macam dot lagi. .eu, .de, .cn, .org saja, .com saja, .us, macam-macam dalam dunia ni. Banyak. Beratus kot kalau tak salah saya lah. Kalau tak salah saya. So, daripada semua tu, di Malaysia, yang guna .my, 43% yang pakai .my. Dan 57% yang guna yang lain-lain tu. Maksudnya .my ni banyak orang guna di Malaysia yang terkini sekarang ni. So sebab ni kita kena guna juga. Right? Itu sebab apa kena guna juga? Nanti kita pergi 6 kelebihan sebab apa kena guna .my. Perniagaan berdaftar di Malaysia, tu ambil kau 8 juta. .my berada nombor berapa? 57 daripada 129 negara di seluruh dunia. Okay? Yang tu berkenaan dengan penggunaan domain sedunia. Alright. Kajian kes. Kajian kes ni yang tertinggi di dunia lah. .com saya dah bagi tahu tadi, US Amerika punya, ya. .de Jerman punya, .cn China punya, ya. Okey. Tapi China ni banyak kan masyarakat dia banyak kan. Rakyat dia pun banyak kan. Kita tahulah China kan banyak produk dia sebelum ni, produk-produk dia tak boleh keluar pun daripada negara sebab negara saja pun dah mencukupi, dah terlebih-lebih permintaan dah. Ya. Contohnya macam dengan kereta dia. Tak semua yang boleh dia keluarkan. Banyak yang di sana saja dah tak cukup lah nak kereta orang kata kan. Sebab penduduk dia ramai, besar, ya. Tu 23.6 juta domain. Jadi dia nombor 1 di dunia. Hebat. Ya? Alright. So, kita pergi ke kelebihan .my. Yang ni yang penting tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Yang pertama, kita letakkan sini 6 kelebihan. Yang pertama, sebab apa kita nak guna .my ni? Sebab ia membentuk satu identiti negara kita. CN. Dia membentuk, dia ialah syarikat yang beroperasi milikan di China. Kita pun nak macam tu. Kita is Malaysian. Kan? Originality kita. Dia sebagai identiti digital kita. .my ni. So sebab tu yang pertama tu orang kata bersifat satu kenegaraan sikitlah ya. Berindividu. Dan bagusnya juga kita boleh bagi tahu orang akan faham bahawa kita memang genuine di Malaysia. Itu bezanya. Okey, itu nombor 1. So daripada situ dia akan mengukuhkan, dia ada nilai, value kita punya company itu ada. Value company kita tu ada. Ya. Mungkin kalau orang belum lagi faham konsep tu, tapi dah semakin ramai orang faham konsep tu. Dah semakin ramai orang faham konsep tu. Orang dah berhati-hati. Sebab apa? Dah banyak sangat scam. Contohnya orang semakin berhati-hati. Itu sebab dia. Nombor 1 itu sebagai
identity. Penting. Orang tahu .my Malaysia. .my Malaysia. Cuma orang confuse. Satu orang confuse apa? .my ni tak boleh pergi international lah. Kalau kita nak berniaga ni baik pergi global, international. Siapa kata tak boleh? Selagi dia nama domain, kita type lah domain tu kat negara mana pun akan dapat. Contoh .my ni type dekat US, dapat. Dia akan buka kita punya yaset.my tadi yang saya kata tadi contohnya kan. Yaset.my. Buka, dapat. Kan? Apa ni dekat Australia buka, dapat. Dekat Alaska pun kalau ada internet, dapat. Dapat website yang sama. Yaset.my itulah yang dapatnya, itulah websitenya. Ya, buka kat mana-mana pun seluruh dunia dapat. Jangan salah faham. Ada orang yang dia salah faham, dia kata dia berniaga peringkat global. Dia nak daripada Indonesia, contohnya kalau tak pergi jauh pun, daripada Singapura, daripada Thailand, daripada Filipina. So dia nak dot lain, tak naklah .my, kan? So .my ni Malaysia aja. Tidak. .my dikeluarkan di Malaysia, identiti Malaysia melambangkan kita punya pengoperasian kita di Malaysia, tapi buka di mana-mana serata dunia boleh akses ke website kita. So dalam kes kita pada hari ini, kalau kita ada domain website, nama website kita .biz.my tadi, bukalah kat mana-mana pun, bagilah kat mana-mana. Kalau nak pecahkan market Singapura ataupun Thailand ataupun contohnya apa ni Indonesia contohnya kan, no problem, dapat, boleh, tidak ada masalah bab tu. Malah lebih bagus lagi kalau guna .my. Sebab apa? Sebab sekejap lagi kita akan pergi ke sebab yang seterusnya, ya. Alright. Yang kedua, sebab ni lah yang saya suruh guna .my tadi, yang Mainik suruh sangat guna .my tadi. Sebab ni lah. Nombor 2, sebab apa? Bila kita pergi ke Google, ke Google, ya. Kita pergi ke Google sekejap. Kita pergi ke Google sekejap. Sekejap, saya nak stop sharing, saya nak tukar sharing screen, ya. Sekejap. Okey. Sekarang kita pergi ke Google sekejap. Kita panggil apa ni? Google pandai kot. Google semakin bijak tau. Kalau kita ejaan tak kena pun, dia boleh agak dah. Apa yang kita nak cari tu, dia boleh agak dah. Macam ni, saya sengaja tak nak buat SERVICE. Saya saja buat SERVIS. Aircon pula, saya tak nak buat penghawa dingin. Saya nak buat servis aircon. Dia boleh tahu, nampak tu dia boleh tahu dah. Dia boleh tahu dah semua yang keluar tu. Semua yang keluar tu maksudnya dia offer kita, ni ke? Contohnya tu. Okey. Kita servis aircon. Alright. Yang atas ni, diorang memang diorang tak guna .my. Tapi kita kena ingat, diorang guna apa untuk nak naik ke atas? Diorang guna iklan. Ini kita akan belajar besok. Okey. Sekiranya yang pertama, dia akan keluar bila Google ni, dia akan pergi ke by location. Dia pergi ke by location. Yang ni pun tuan-tuan sedia maklum kan, kalau nak apa-apa Google, dia akan tanyakan untuk exact location kita kat mana kan. Sebab apa? Sebab dia nak detect by location. Kalau tuan-tuan buka servis aircon sekarang dekat Google, tidak semestinya sama dengan apa yang keluar dekat saya sekarang. Berbeza. Apa yang terpampang di skrin tuan-tuan dan puan-puan, berbeza terpampang di skrin saya. Sebab Google detect by location. By location maksudnya apa? Maksudnya yang pertama, dia akan utamakan yang bayar dulu. Bayar tu maksudnya apa? Inilah iklan. Esok kita belajar. Sebab apa dia utama ke iklan? Biasalah, dia kena mata duitan sikit. Dah bayar. Mestilah ada special. Contoh macam itulah. Ya? Okey, dia akan kedepankan yang bayar. Tapi tu yang tak bayar ni, yang kedepan ni apa? Dia bergantung kepada 3 benda.
Yang pertama yang ke depan, page 1, page 2, page 3 ni, kenapa dia pergi depan walaupun tak bayar? Yang pertama, dia dah kuat di segi SEO, Search Engine Optimization. Besok kita belajar. Okay? Dia dah kuat. Kuat tu maksudnya apa? Dah ramai orang cari dia sebelum-sebelum ni. Maksudnya kita yang baru ada website ni, tak keluar kat depan ni lah. Ya, jawapan dia yalah. Yalah. Kalau orang bukan cari website kita, orang cari servis. Dan memang majoriti orang dekat Google akan cari servis. Sebab tu, SEO, Search Engine Optimization, satu topik yang penting kalau kita ada website. Ya, kita fahamkan itu besok. Alright, so habis tu dia keluar apa lagi? Yang pertama, yang dah kuat SEO dia. Kuat tu apa? Dah biasa banyak orang cari. Alright, itu nombor satu. Nombor dua, dia akan terpampang kat depan-depan ni sekiranya dia dalam Google ni dia ada sistem dia panggil sebagai crawl. Macam buaya kan, merangkak cari. Apa yang dia cari? Dia cari benda yang sharing. Benda yang berbentuk maklumat, yang sharing information. Sharing information. Sebab tu tengok apa yang keluar ni. Cara ni pun servis hanya RM13 boleh servis aircon. Apa dia? Dia RM13 ni beli sabun, beli apa, contoh. Dia mesti sharing. Cara sharing. Ini tak semestinya ada website. Bab sharing ni sama ada kita masuk Google, kita masuk Facebook, kita masuk blog, benda-benda yang berbentuk sharing dia akan kedepankan. Itu maksudnya sistem crawl. Ya, dia akan berbentuk sharing. Sebab tu sekiranya anda ada website, bagusnya di backup oleh benda lain supaya kita kan ke depan ni. Okay? Backup maksudnya apa? Kita sharing the information yang orang nak. Contoh, kalau kita meniaga kedai makan, contohnya, saya bagi contoh je, kedai makan. Macam nak buat resepi ni, menu contoh. Orang akan share. Bila orang share, sebab tu dalam YouTube pun orang kata apa? Ya, subscribe dan share. Subscribe dan share. Antara sebab share tu sebab apa? Sebab Google mencari-cari benda yang orang sharing untuk dia kedepankan. Daripada situlah orang akan membawa ke website, ke tempat-tempat perniagaan dia yang lain, handphone dia. Maksudnya share the information, ya. Itu cara yang seterusnya. Dan cara yang ketiga ialah dengan cara dia by location.my, dia tahu ini ialah di Malaysia. Berbanding lain yang jauh, dia akan detect .my yang di Malaysia dulu. Begitu. Okey, maksudnya sekarang saya ada kat Petaling Jaya. Kalau saya cari servis tu, dia akan cari kat Petaling Jaya dulu. Ikut kategori tadi, yang mana yang bayar dulu. Contoh hotel murah. Tak payah tak Petaling Jaya pun. Saya tak hotel murah je. Dia tahu saya duduk kat Petaling Jaya. So, dia akan keluar hotel murah yang bayar iklan kat dia. Kat kawasan Petaling Jaya. Kalau tak ada, dia besarkan sikit. Seluruh Kuala Lumpur. Kalau tak ada, dia besarkan lagi. Selangor. Kalau tak ada, dia pergi keluar lagi. Begitu konsep dia. So, kita kena faham yang ni ya. So, dalam masa 3 hari ni, kita ada masa untuk akan belajar SEO tersebut. Jangan bimbang bab tu. Kita sambung bab tadi. Alright. So, algoritma ni apa? Algoritma ni cara dia detect satu-satu benda. Ya. Okey. Kenapa bisnes online? Pendek cerita macam itulah ya. Sebab bisnes online ni pertumbuhan dia 13 kali ganda lebih bagus daripada offline. So, online lah syarikat kita. Walaupun kita dah selesa dengan offline, tapi hati-hati. Kata bijak pandai. Selesa maksudnya comfort zone. Comfort zone is the best zone. Tapi dia produce nothing. Maksudnya bila kita dah ada kat comfort zone, dia tak akan naikkan lagi. So, why not? Kita persembahkan lagi kita punya
pertambahkan lagi kita punya bisnes kita secara online dan offline kalau ada, kan? Itu bagus. Okey. Baik. Okey. So, productivity. Pasal apa? Macam saya kata tadi lah, keluar daripada comfort zone. Cikgu, saya kedai makan, macam mana nak online? Ui, banyak kedai makan online sekarang. Malah, kalau kat kawasan KLPJ ni kan, walaupun dah habis PKP, PKP memang mengajar orang untuk nak dekatkan diri dengan online. Orang luar, orang biasa. Ya. Bila dia orang terbiasa dengan order-order sekarang ni, terbiasa, bila dah habis PKP pun, yang mana yang nak pergi ke offline tu, dia orang tak akan tinggalkan online juga. Percayalah, sebab dia orang dah terbiasa. Dia orang, yang ini yang dimaksudkan dengan norma baharu tu. Ya, dia dah jadi macam new norms. Dah jadi keterbiasaan dah. Jadi dia orang akan tetap juga akan online. Percayalah. Ya. So, bila once kita biasa dengan online, kita dah start bisnes online, jangan bimbang. Kita punya klien tak akan hilang begitu saja walaupun dah habis PKP. Ya. Walaupun tahun ni ke, mungkin tahun depan kita minta lebih cepat lah tahun ni habis semua. Tapi jangan bimbang. Online akan relevan sampai bila-bila. Jangan bimbang. Tidak rugi. Okay? Dan pasaran dia luas. Walaupun kita tak pergi ke Asian, walaupun kita tak pergi ke global, macam dengan tuan-tuan tengok dekat skrin sekarang kan, at least kita dah keluar daripada kita punya comfort zone. Kita dah keluar daripada kebiasaan kita punya customer yang sedia ada. Okey, clear kat situ. Alright, next. Okey, kita tengok yang ni pula. Statistik ni. E-commerce. Ni agak online lah ya. Kalau tengok di sini, 2020, tahun lepas, tengok. Hampir double tu. Ya, kalau tengok. 2021, 2022, dia akan lagi naik tau. So, macam saya kata tadi lah ya. Online lah. Rugi, tak online. Rugi. Ya, rugi. Okey. Nah, ini statistik lagi. Yang ini sumber online popular diguna oleh pengguna di seluruh dunia mencari produk. Yang ni search engine tu apa? Search engine ni maksudnya Google itulah salah satu ya, salah satu. Sebab Google kan terkenal sekarang kan. Apa-apa pun orang akan kata Google je. Kan orang biasa. Saya mute ke? sorry. Saya termute. Sebab apa tu? Sorry. Siapa yang guna laptop, mungkin tahulah kot. Jari kita kalau terkena spacebar kan, terkena spacebar pun dia dah mute lah. Sebab setting dia begitu. Spacebar tu siapa yang tak tahu, ni saya bagi tahu. Kalau guna laptop, spacebar yang panjang tu, dekat keyboard kita spacebar tu, dia berguna untuk mute dan unmute. Selain daripada kita guna pointer ni, mouse ya. So bila saya duduk tangan kat saya kat tadi ni, terkena spacebar tu dia mute. Sorry. Okey, soalan, saya ulang suara. Orang dah biasa dengar Google kan. Apa-apa orang kata, Google lah tengok. Contoh kan. Siapa yang pernah dengar Yahoo? Pernah dengar Yahoo? Tekan 1. Siapa yang pernah dengar Yahoo? Test. Ada tak ada depan skrin? Ke dah lari dah? Ada. Okey, terima kasih Isla, terima kasih Zakwan, saya panggil nama je ya. Rafiq Samsul. Okey. Terima kasih Nancy. Thank you. Okey. Alright.
Yahoo pernah dengar. Okey, bagus lah ni. Yang ni maksudnya orang lama juga ni, online ni. Okey. Siapa pernah dengar Safari? Tekan 2. Safari tekan 2. Safari tekan 2. Okey, tekan 2. Alright. Oh, Safari pernah dengar. Sebab masih lagi dalam skop sekarang. Safari siapa guna? Mac lah guna kan? Ataupun iPhone. Kan? Safari guna. Tapi yang kita guna Safari, macam saya pun saya guna Mac. Tapi saya tak guna Safari. Saya masih guna Google. Sebab apa? Sebab dia lebih banyak information lah. Lebih senang cari, lebih banyak information, lebih banyak dia punya apa nama ni? Offer dia yang free-free. Itu bab Google nanti kita share. Bab Google kita akan share. Banyak Google yang orang tak tahu. Satu ya saya nak tanya. Pernah dengar Firefox? Pernah Firefox? Tekan 3. Siapa pernah dengar Firefox? Oh, bagus. Mozilla pernah dengar? Mozilla. Tekan 4. 4. Mozilla 4. Okey, bagus. Okey, ada juga. Yang tak tekan mungkin tak ada dengar. Ni apa ni? Allah beri semua yang saya sebut tadi, samalah online search engine, ya. Search engine sama dengan Google. Tapi orang sekarang dah biasa dengan Google. Google sekarang pula dia nombor 1, boleh kata nombor 1 lah ya, lebih kurang nombor 1 di dunia ni. Google sebab banyak orang guna kan, apa-apa orang pergi Google. Walaupun kita tahu semua benda tadi ialah search engine, tapi kita tak pakai pun selalunya. DuckDuckGo. DuckDuckGo ya. Okey, yang tu lagi lah ya, rare. Lagi rare. Duck ni lagi rare pula kan. So kita tak guna. Kita tak kata, orang tak kata. Bila kata kat sini, kat Kuching mana hotel best kau Yahoo je lah. Ataupun orang kata, mana hotel best kat Kuching kau Safari lah. Orang tak kata macam tu. Ataupun orang tak kata, DuckDuckGo lah. Apa? DuckDuckGo je lah. Apa kau cakap ni? Orang tak tahu kan. Tapi bila kita kata, kau Google je lah. Dia tak jadi satu benda yang lawak tau. Dia jadi benda yang serius. Kau Google je lah. Ya betul juga. Kan? Tapi bila kita kata, kau Yahoo je lah. Apa kau ni? Walaupun kita tahu Yahoo tu apa, Safari tu apa kan. Banyak lagi benda. Tambah-tambah lagi kita kata, kau apa susah? Kau Mozilla je lah. Yo. Apa tu? Orang kata kejut. So, ini bermaksud Google ni sangat relevan. So itulah search engine ya. Marketplace, retailer site ni macam dengan Shopee, saya sebut nama sini lah ya. Kalau tidak tak faham, ada marketplace biasa. Marketplace ni jangan salah faham, apa-apa pun marketplace ni dia macam pasar malam tau. Dia seumpama pasar malam. Dia bukan Facebook ni. Tidak semestinya Facebook Marketplace tu is a marketplace sahaja, the only one. Bukan. Marketplace ni, ada orang faham macam tu. Bila sebut marketplace, kat Facebook ni. Dia faham macam tu. Tak. Marketplace ni pasar malam. Pasar malam ni maksudnya banyaklah marketplace. Sekali clear kan? Okay. Website of the brand they want, makin kurang. Kalau tengok dekat kita punya skrin sekarang kan, makin kurang. Maksudnya apa? Maksudnya nak tunjuk di sini bahawa kita ada website. Esok tentu ada website. Esok tentu ada website. Wow. Okey, kita ada website. Ya. Ada website ni. Tapi walaupun kita ada website, berapa ramai sangat orang yang tahu website kita? Contoh ya. Saya pergi ke Google. Kita pergi Google, kita cari dekat sini. Kita cari website tu. Kita cari website tu. mynick.my contohnya kan, kita cari ya. Okey. Yang ni semua mynick kat depan, company kaedah. Sebab apa? Sebab dia akan keluar yang iklan. Yang mynick tak iklan ada tak? Ada. Ni mynick yang tak iklan.
Main ni iklan ni untuk apa-apa yang dia nak iklankan sekarang lah kan. Okey, kalaulah dia tak buat iklan, contohnya kan, dia dekat mana? Dia dekat sini. Walaupun kita type Mynic, tapi dia tak keluar Mynic kalau dia tak ada iklan. Faham tak maksud saya? Dia akan keluar benda lain. Sebab apa dia keluar benda lain Sebab mestilah benda lain ni ada kena mengena dengan Mynic juga. Walaupun dia bukan Mynic, tapi dia ada kena mengena dengan Mynic. Begitu. Kalau kita type kat search ni. Tapi berbeza kalau kita type kat atas lagi ni. Dekat atas ni. Dekat URL, tempat URL atas ni. Kalau type yang ni, confirm dia akan pergi ke Mynic saja. Dia terus masuk ke rumah. Dia tak cari dah. Dia terus masuk ke rumah. Ini beza dia. Cari, searching dekat sini. Searching dekat sini. Dan pergi ke atas. Pergi direct ke atas. Cari kat sini. So maksudnya kalau kita baru buat esok, website kita besok, Google belum kenal kita je kan? Google belum kenal kita lagi. Dia umpama macam ni lah. Umpama macam ni. Tolong bagi kat saya contoh dekat Sarawak, dekat Sarawak, apa satu mall yang banyak kedai-kedai kecil dalam tu yang terkenal, yang kalau boleh semua orang nak jual barang kat situ. Apa dia? Tolong bagi chat. Kalau kat sini saya bagi contoh kalau kat sini, kalau siapa yang tahu ataupun siapa yang pernah datang ke sini ke Kuala Lumpur ni, bukan Kuala Lumpur aje, ke Semenanjung ni, dia terkenal dengan GM. GM dekat Kelang. GM ada dua. Satu Kelang paling besar, yang nombor 2 dekat KL. KL tu dekat Coket. Dekat Coket tu yang paling dah lama dulu dah. Tapi tak terkenal sebab dia kecil. Tapi GM ni boleh kata satu bandar tu GM saja. So GM ni dia satu komplek yang besar, dia buat kedai-kedai kecil. Kalau tak salah saya, dia punya sewa lebih kurang 1,000. So peniaga-peniaga kecil ni boleh masuklah ke dalam tu. So kalau kat Sarawak ada tak konsep macam tu? Contohnya lah. Bangunan apa nama Ada tak? Cuba bagi chat, bagi dalam komen chat. Apa nama bangunan macam tu? Kalau kat Kuching lah, kita fokus kat Kuching. Saya pernah pergi Kuching 3 kali kot. 3 kali je. So sebab tu lepas PKP habis semua ni, antara tempat yang saya nak pergi Kuching. Sebab jarang pergi kan. Kuching, KK, yang tu sekali 2 je saya pergi. Itu pun 2 kali sebab travel, berjalan. 4-5 kali juga, 4-5 kali. Yang selebihnya tu 2-3 kali tu untuk program Mynic. Saya pergi ke Kuching, Kota Kinabalu. Ada tak bangunan yang seumpama macam saya sebut GM tu, ada tak dekat sana, dekat Sarawak, dekat Kuching lah, kita fokus kat Kuching, ada tak? Tolong bagi chat. Tak ada? Rasa tak ada ya? Tak ada. Okey, tak ada. Tak apa. Nanti saya buka. Tak ada. Okey. Kalau kat Kuching tu saya pernah pergi kat pasar kan kalau beli ikan turbuk tu kan. Ikan turbuk, ikan turbuk, kalau ikan turbuk kan. Kan ikan turbuk kan. Kalau pergi kat pasar tu kan. Katalah kita ada kat pasar kan. Okey, pasar besar. Dalam tu ada ratus kedai. Apatah lagi kalau 1,000 kedai kecil. Dalam satu pasar. Kubah Ria. Banyak juga. Kubah Ria. Oh, yang ni saya tak nak pergi. Katalah Kubah Ria ni nama tempat tu nama bangunan Kubah Ria ni. Nama tempat nama bangunan Saya tak nak pergi rasanya ni. Saya pernah pergi tapi tak tahu nama kot. Okey. Katalah Kubah Ria ni banyak kedai kan, banyak gerai dalam tu. Pasar basah jual ikan, sayur dan kedai-kedai. Oh, kalau begitu saya pernah sampai lah ni, Okey. Bila banyak dalam tu, orang dalam tu yang dah lama-lama, siapa yang datang? Orang datang terus. Katalah nak beli ikan terubuk kan? A jual ikan terubuk. Kita dah biasa beli ikan terubuk. Kita akan pergi kat A. Walaupun banyak lagi orang jual ikan terubuk. Kita dah biasa dengan terubuk A, kita akan pergi kat kedai A. Apatah lagi, kita yang baru nak buka kedai, kita pun nak jual terubuk juga. Kita buka kedai dalam Kubah Ria. Sebab apa? Sebab dalam Kubah Ria ni, ramai beribu orang datang setiap hari ni. Sebab tu kita nak buka situ juga.
Bila buka situ, orang nak cari, keberangkalian orang cari kita tu mungkin kurang. Tapi keberangkalian orang nak terjumpa kita tu tinggi. Contohnya tu lah. Ini seumpama dalam Google lah. Google ni ribuan, puluh ribu, tak tahulah berapa puluh ribu juta ke apa kan. Kalau di Malaysia ni mungkin ribu website yang ada. Kalau cari kat situ, possibility dia tinggi nak dapat kita punya yang baru ni rendah. So jadi apa nama ni, sorry ada orang call saya. Jadi susah nak dapat, tapi bagus tak buka dalam tu kedai? Baguslah, sebab ramai dah customer. Tapi customer belum tahu kita punya dia. Yang ni konsep ni saya akan cerita lagi besok dalam Google. Bab Google. Kita concentrate kat Google ya. Besok, untuk besok ya. Okey. Walaupun kita ada website, tapi orang kurang lagi pergi website sebab orang tak kenal website kita lagi. Kalau boleh orang kenal pun, banyak mana kemampuan kita nak bagi tahu orang tentang website kita. Contoh ya, abc.biz.my. Tapi tak bolehlah letak ABC sebab dia at least 4 ke atas huruf. At least 4 ke atas huruf. Tak boleh ABC, tak boleh lah. Sebagai contoh aja. abc.biz.my. Berapa orang kita boleh bagi tahu? Kita boleh bagi tahu dalam Facebook, kita boleh bagi tahu dalam IG, kita boleh bagi Twitter, kita boleh masuk dalam TikTok contohnya kan. Itu pun tak ramai orang tahu lagi tu. Berbeza daripada tempat kita kan. Kita boleh buat iklan lain, macam-macam kita boleh buat bagi, tapi pun tak ramai lagi orang tahu. Tapi orang masuk ke search engine banyak. Sebab tu topik esok penting. Topik Google Ad penting sebab orang pergi ke search engine banyak, orang tak pergi ke website kita directly. Begitu maksudnya. So, bila kita ada website, Google ni penting untuk kita. Okay? Clear kat situ. So, penting esok tahu. Jangan skip kelas apa Google. Alright. So, kita teruskan. Sekejap lagi kita rehat ya. Lepas habis ni kita rehat sekejap. Kalau nak direct tuan-tuan pengsan kan. Kecuali lah ada dalam kelas ni sambil tidur. Kalau macam tu satu hari tak apa. Janganlah tidur. Jangan tidur, kesianlah kat saya. Okey. Terima kasih Diana, terima kasih. Tak cas laptop. Bagus. Terima kasih Diana. Walaupun dia DM direct message saya, tapi okey, terima kasih banyak Diana ya. Pesan kat saya, takut nanti saya terkeluar pula. saya terkeluar. Yang lain ada dalam kelas. Cikgu ni pesan kita tidur, dia keluar terus. Pasal apa? Bateri habis kan? Okey, terima kasih banyak. Saya dah cas dah. Alright. Okey, kelebihan yang lain. Apa kelebihan dia yang lain? Pasaran luas lah .my. 320,000 pengguna berbanding ni 1 dia .com tu pasaran dia lebih luas. Di mana? Di Malaysia. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan tadi dengan Google tadi. Ya. Jaminan keselamatan ni pendek cerita macam ni jelah. Katalah dot lain lah katakan Katalah dot lain. Dot lain yang bukan dikeluarkan di Malaysia. Kalau di Malaysia, belakang sekali kena ingat .my. Kalau dot lain tu bukan dikeluarkan di Malaysia, dijual di Malaysia mungkin. Ya, contoh kita pergi ke GoDaddy. Contoh kan, boleh beli kat situ. Kita pergi ke Wix, boleh beli kat situ. Ya, banyak lagi tempat yang boleh beli domain. Ya. Kalau kita beli contohnya kan, kalaulah ada apa-apa, tak payah banyak lah. Adalah orang mana-mana dengki kita, dia hack kita punya website. Kadang-kadang orang hack ni bukan dia dengki, dia nak test power orang kata kan. Dia nak test dia setera mana. Dia cubalah hack, tengok. Dia hack masuk. Kalau dulu mungkin biasa kita dengar letak gambar apa-apa kan, gambar lucah dan sebagainya kan. Pening kepala kita, malu kita masuk dalam tu kan, masuk dalam website kita. Kita pergi ke bahagian editor untuk nak edit kita punya website, benda tu tak ada tau. Tapi tu macam mana? Nak padam macam mana benda tu tak ada pun. So tak ke pening kepala ni. Okey, kita nak rujuk siapa? Dalam kes ni kita tak tahu nak rujuk siapa.
kita macam dengan terkapai ku kelemasan macam itulah. Lagu Allahyarham Sudirman kan. Dia terkapai ku tolong. Pergi report polis pun akan jawab tabahlah tuan. Sebab ya ini online. Habis. Kita tak tahu. Tapi kalau .my kita ada Mynik lah. Mynik akan settlekan. Boy, banyak kes dulu. Bahkan MAS kan. MAS kan? MAS. Penerbangan MAS tu pernah dihack tu. Tapi MAS ada .my. So Mynik settlekan. No problem. Macam itulah. Jadi itu satu, itu penyelesaian yang biasa, yang luar biasa lagi di bawah Mynik. Sebab Mynik ni keselamatan dia di tangga ketiga di dunia. Nak kata Mynik punya security so security tinggi Mynik. So sebab tu kita kena guna .my. Alright. Dan 5 dan 6 biasalah. Satu, branding tu penting. Dan nombor 6 yang last ialah tax exemption, pengecualian cukai. LHDN, nombor susah lah sebab PKP ni semua perkataan dah hilang. PKP kan. Pengecualian cukai ni boleh. Boleh. Kita boleh pohon sebab kita ada menggunakan .my, kita boleh pohon kos pembinaan laman web. Kita boleh pohon dekat ni. Yang tu kena refer balik lah. Macam mana cara apa semua tu kena refer balik kemudian. Okey. Berapa kos dia semua tu kena refer balik kemudian. Tapi boleh. Okay? Pengecualian cukai. Sebab untuk menggalakkan orang menggunakan .my. Oh, kita buat website. Kita .m. Bolehlah kita buat yang ni. Kalau bukan .my tak boleh. Kalau tuan-tuan guna yasser.non. Contohnya kan. Yasser.non. Yang ni boleh ni. Ni saya buat website ni, yasser.non ni. Kata boleh kecuali cukai. Saya buat ni website ni 5,000 ni. Syariah yang kata bila masa kami kata boleh, tak boleh. Yang kami kata boleh .my je. Contohnya kan. Boleh jalan cukai lah. Okey, so yang itu kelebihan kalau kita ada domain.my. So, apa itu domain? Yang ini kelebihan. Apa itu domain? Jangan tanya sekarang. Sekejap lagi kita akan masuk ke dalam tu. Macam mana nak dapatkan domain yang terbaik? Sekejap lagi lepas rehat. Macam mana idea nak dapatkan nama domain tu? Itu lepas rehat. Macam mana nak daftar domain? Itu lepas rehat sekejap lagi. Alright? Selain daripada yang saya sebut tadi, ada soalan tak berkenaan dengan yang ni? Samsul, macam dengan sekolah. Saya nak ke toilet. Okey. Kita dah rehat dah sekarang ni. Kita rehat. Okey, so far so good ya. Terima kasih Rafiq. Saya rasa yang ni is okay. Saya rasa dan boleh faham semua. Semua boleh faham. Jelas. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Womizi. Terima kasih. Oh, nama kelas betul lah. Womizi. Orang kata ya. Zaman sekarang orang kata, oh nama ni epic kan. Epic betul lah nama ni. Womizi. Oh lama. Dia ada masalah sikit ya. Melayu sikit tu. Bagus lah. Branding juga ni Womizi ni. Ya, branding bagus ni. Okey, kita sambung. Pukul 11. Boleh? Kita sambung pukul 11 ya. Nak sarapan tadi kan tak sempat sarapan ke apa kan. So kita sarapan dulu, minum dulu, pergi beli ikan terubuk apa semua. Pukul 11 kita masuk balik. Alright, saya tak akan offline kan, saya akan biarkan macam ni je. Kalau anda nak offline pun no problem sebab sepanjang 3 hari ini kita tak tukar link. Kita guna link yang sama. Alright? Kita tak menyusahkan orang. Kita guna link yang sama je, okey? Nak keluar pun boleh, tak nak keluar pun boleh. Okey? Okey. Nombor handphone saya takut saya terlupa ya. Nombor handphone saya maklumkan kat sini. Saya dah WhatsApp dah semalam. Siapa yang tak dapat WhatsApp saya contohnya, mungkin ada nanti ada yang heran pula, macam mana tak dapat WhatsApp cikgu pula? Contohnya, kalau tak dapat WhatsApp cikgu macam mana boleh masuk kelas pula? Contohnya kan.
ada yang menggantikan, ada yang syarikat, dia menggantikan, dia wakilkan syarikat dia, ada yang macam tu. Ada yang token syarikat sendiri, yang contoh macam itulah. Okay. So siapa yang tak ada WhatsApp group, WhatsApp saya, mudah saya untuk nak save nombor tu dan masukkan ke dalam grup WhatsApp. Nombor saya 019 800 0017. Saya akan type sekarang dekat chat. 019 800 0017. Cikgu Yasir, yes betul. Saya ni senang. Okay, saya buat link WhatsApp. Ni senang sikit lah. WhatsApp. Saya bagi link WhatsApp tu. Sorry, dalam link ni kadang-kadang dia tak jadi link. Kadang-kadang dia jadi lingkup. Okay. Kita jumpa lagi pukul 11 lagi ya. Kita jumpa lagi pukul 11. Okay, bye-bye. Jumpa lagi sekejap lagi. Jangan lupa pukul 11. Kita sambung dengan domain. Alright? Okay, bye-bye.